Hanya beberapa jam selepas Israel, Lubnan dan Amerika Syarikat mengumumkan satu perjanjian bersejarah yang mungkin akhirnya dapat membubarkan Hizbullah dan menamatkan dekad-dekad pertempuran di sempadan utara Israel. Pesawat perang Amerika Syarikat kembali ke ruang udara Iran, menyerang sasaran baharu ketika Presiden Trump memberi amaran bahawa beliau mungkin terpaksa menyelesaikan tugas itu. Kami akan kupas perkara ini hari ini dalam Jerusalem Minute. Selamat kembali ke Jerusalem Minute di JNS TV. Berita utama sepanjang beberapa hari lepas. Israel, Lubnan dan Amerika Syarikat telah menandatangani perjanjian rangka kerja 3 hala di Washington. Mari kita terus ke klip tersebut. Semalam sebelum masuknya hari Sabat, kami telah mencapai pencapaian bersejarah untuk negara Israel. Selepas rundingan langsung antara Israel dan Lubnan dengan pengantaraan Amerika Syarikat, kami telah mencapai satu rangka persefahaman yang membolehkan kami bergerak ke hadapan untuk menamatkan konflik, insya-Allah. Juga mencapai perjanjian damai antara kedua-dua negara pada masa akan datang. Dalam rangka persefahaman ini, Amerika Syarikat dan Lubnan akan mengiktiraf hak Israel untuk mengekalkan zon keselamatan di dalam Lubnan selagi perkara itu diperlukan untuk keselamatan kami. Saya mahu anda tahu, ini adalah tamparan hebat kepada Iran dan Hizbullah. Lubnan, Israel dan Amerika Syarikat sebenarnya memberitahu Iran, ini bukan urusan kamu. Kamu tidak ada hak di sini. Kamu tidak ada pemlibatan atau peranan. Bukan kamu, bukan Hizbullah, bukan untuk mana-mana organisasi pengganas. Jadi Alex, di situ Anda dengar Perdana Menteri Netanyahu bercakap tentang kemungkinan menamatkan konflik dengan Lubnan mungkin membawa kepada perjanjian damai rasmi. Pelucutan senjata Hizbullah, tentera Lubnan memainkan peranan besar mengambil alih kawasan-kawasan yang sebelum ini dikuasai Hizbullah. Dan di sebalik semua itu, Alex, Hizbullah pula berkata mereka tiada kaitan dengan perjanjian ini. Betul, seperti yang telah kita bincangkan berkali-kali sepanjang rundingan ini adalah rundingan antara negara Israel dan negara Lubnan. Hizbullah bukan pihak dalam perjanjian ini. Jadi, apa yang dicapai oleh perjanjian ini jika pihak yang merupakan organisasi pengganas yang menyerang Israel tidak terlibat dalam perjanjian ini? Saya rasa perkara pertama yang dilakukan ialah Lubnan memberikan Israel melalui satu perjanjian antara kedua-dua negara hak untuk tenteranya beroperasi di dalam selatan Lubnan. Betul, ini sebenarnya sangat penting kerana dalam minggu-minggu sebelum ini, anda telah melihat kerajaan Lubnan bercakap tentang pengunduran Israel. Dan di sini, apa yang dikatakan oleh kerajaan Lubnan ialah mereka tidak mahu Iran menjadi pihak berdaulat di negara mereka. Dan mereka mengakui bahawa satu-satunya negara yang boleh menghalang Iran dan mengekang Hizbullah ialah Israel. Jadi apa yang berlaku di sini ialah Israel berundur, menarik diri dari beberapa kedudukan strategik yang dipegangnya, tetapi ia mengekalkan garisan kuning sehingga dan dalam beberapa kes melepasi Sungai Litani. Sekarang, apa yang anda lihat dalam beberapa minggu kebelakangan ini ialah Israel sebenarnya mengambil lebih banyak tanah lebih jauh ke dalam selatan Lubnan, malah melepasi Sungai Litani. Dan anda boleh lihat sekarang apakah strateginya. Strateginya adalah untuk mengambil lebih banyak tanah supaya jika anda memasuki rundingan dan anda mahu memberi sesuatu, anda boleh menarik balik sebahagian wilayah dan masih mengekalkan zon keselamatan yang dirasakan Israel sebagai kepentingan strategiknya. Jadi ini memang penting. Pertama, Lubnan menandatangani perjanjian bahawa Israel dibenarkan beroperasi di selatan Lubnan, dan kedua, Israel mengekalkan zon keselamatan sehingga ke Sungai Litani. Tapi biar saya tanya anda ini. Anda tahu, tentera Lubnan sepatutnya menangani Hezbollah bertahun-tahun lalu selepas Perang Lubnan kedua pada tahun 2006. Itu tidak pernah berlaku. Adakah kita bergantung kepada mereka pada ketika ini dengan Israel berundur dan tentera Lubnan mengambil alih? Kita tahu bahawa ada unsur Hezbollah dalam tentera itu sendiri. Adakah keadaan akan berbeza kali ini berdasarkan apa yang anda baru katakan? Tetapi sudah tentu, bahayanya ialah Hezbollah boleh sahaja menyusup masuk ke dalam tentera Lubnan. Tetapi sekali lagi, Israel mengekalkan kedudukannya di kawasan penampan keselamatan untuk memastikan penduduk di utara Israel selamat. Dan selagi Hezbollah terus menjadi Hezbollah, selagi mereka terus mendekati tentera Israel, Israel berhak untuk menyerang Hezbollah di dalam selatan Lubnan. Jadi, apa yang anda akan lihat sebenarnya ialah jika Hezbollah terus bertindak seperti sebuah organisasi pengganas,
anda tidak akan melihat sebarang pengunduran lanjut oleh Israel. Dan dengan cara ini, apa yang anda lihat ialah perjanjian ini sangat mirip dengan perjanjian yang sebenarnya ditandatangani sebagai sebahagian daripada Pelan Damai 20 Perkara untuk mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Israel mengekalkan 60% daripada jalur Gaza dan mereka hanya akan berundur lebih jauh dari wilayah itu jika Hamas benar-benar melucutkan senjata. Dan apa yang telah kita lihat? Hamas belum melucutkan senjata dan mereka mungkin tidak akan melucutkan senjata dan anda mempunyai situasi yang sama di Lubnan. Selagi Hizbullah kekal sebagai satu kuasa pengganas yang aktif, anda tidak akan melihat pengunduran Israel dan itu adalah sebahagian daripada perjanjian ini. Anda telah mendengar Perancis dan Itali minggu lepas bercakap tentang penubuhan satu pasukan pelbagai hala yang akan datang dan mentadbir selatan Lubnan. Ingat, selepas pengunduran Israel pada tahun 2006, anda ada UNIFIL, pasukan tempur asing berasaskan PBB ini yang sepatutnya menghalang Hizbullah daripada beroperasi di selatan Lubnan. Dan Hizbullah beroperasi betul-betul di bawah bayangan mereka. Malah, apa yang mereka lakukan ialah menghalang Israel daripada bertindak terhadap Hizbullah di selatan. Jadi di sini, tiada pasukan antarabangsa, tiada UNIFIL. Satu-satunya penjamin keselamatan Israel berhampiran sempadan ialah negara Israel sendiri. Dan selagi Hizbullah terus bertindak seperti sebuah organisasi pengganas, anda tidak akan melihat Israel meninggalkan kawasan itu dalam masa terdekat. Dan satu lagi perkara yang saya ingin cadangkan, ialah kita telah melihat banyak ketegangan baru-baru ini antara Israel dan Amerika Syarikat. Nampaknya Presiden sangat bertekad untuk keluar daripada konflik Iran ini, walau dengan apa cara sekalipun. Dia bahkan sanggup mempertimbangkan kemungkinan bahawa gencatan senjata dengan Lubnan adalah sebahagian daripada perjanjian dengan Iran ini. Jadi apa yang berjaya dilakukan oleh Israel di sini ialah memisahkan dua perkara. Membuat perjanjian dua hala antara Israel dan Lubnan yang menjamin keselamatan Israel, tetapi juga memberi peluang kepada Israel untuk meredakan ketegangan. Dan saya menjangkakan anda akan melihat tindak balas Israel yang sangat minimum. Tindak balas Israel yang terkawal terhadap pencerobohan Hizbullah dalam 100 hari akan datang, dengan tujuan untuk melepasi pilihan raya pertengahan penggal di Amerika Syarikat. Selepas pilihan raya pertengahan penggal itu selesai, jika anda terus melihat Hizbullah tidak bersetuju dengan sebarang perjanjian gencatan senjata, saya percaya ketika itu anda mungkin akan melihat Israel mengambil langkah yang jauh lebih agresif untuk melemahkan Hizbullah. Walaupun di bahagian utara Lubnan, termasuk di Beirut. Alex, secara praktikalnya, di sempadan utara sekarang, kami diberitahu bahawa IDF berada dalam keadaan berjaga-jaga tinggi akibat penandatanganan perjanjian tiga pihak ini. Hizbullah mengecam kerajaan Lubnan dengan mengatakan bahawa mereka adalah pengkhianat kerana terlibat dalam perjanjian ini. IDF menjangkakan mungkin akan ada tindak balas daripada Hizbullah. Kita tidak tahu sekuat mana tindak balas itu nanti, sama ada dari segi serangan terhadap tentera Israel yang masih ditempatkan di zon keselamatan itu atau terhadap komuniti di sempadan utara Israel. Jadi, sekali lagi, berapa kali kita telah berada dalam keadaan berjaga-jaga sepanjang 2,5 tahun lepas, tetapi sempadan utara sekali lagi berada dalam keadaan berjaga-jaga. Baik, anda pasti boleh melihat Hizbullah cuba melanggar perjanjian ini sejak dari minit pertama dan cuba memancing Israel secara khusus untuk melakukan serangan balas yang lebih besar di dalam selatan Lubnan. Dengan harapan itu akan lebih mengasingkan Israel daripada Presiden Trump pada masa ini. Dan anda juga mungkin boleh melihat Iran berkata, tidak, kami mahu mengawal organisasi pengganas kami di dalam selatan Lubnan. Sejauh mana kami, yaitu Iran, sanggup mempertahankan dan menyokong Hizbullah dalam serangan ke atas Israel. Jadi anda mungkin akan melihat sesuatu benar-benar boleh memuncak dengan sangat cepat, di mana Hizbullah menyerang, Israel membalas, dan anda juga boleh melihat, seperti yang kita lihat beberapa minggu lalu, di mana Iran mungkin akan masuk campur secara langsung. Tetapi kita sudah melihat Menteri Pertahanan Katz dan yang lain di dalam Israel mengatakan bahawa sebarang serangan oleh Iran ke atas tanah Israel akan dibalas dengan tindak balas yang hebat. Jadi anda mempunyai jalan ke arah ketenangan. Amerika Syarikat sedang berusaha untuk mendapatkan situasi gencatan senjata dengan Iran dan membuka Selat Hormuz itu. Kita akan bincangkan perkara itu sebentar lagi. Tetapi anda juga kini melihat kemungkinan untuk jalan keluar daripada konflik aktif antara Israel dan Hizbullah. Bukan sesuatu yang pasti, tetapi kita dapat lihat bahawa perjanjian gencatan senjata di dalam Gaza sebagai contoh masih bertahan. Dan ingat apa yang Presiden Trump katakan beberapa minggu lalu. Dia kata gencatan senjata ialah apabila kedua-dua pihak menembak kurang, betul? Jadi jangkakan bahawa sebagaimana Israel beroperasi di Gaza, apabila melihat pergerakan pengganas di sana,
Israel masih akan bersedia dan sanggup untuk menyerang jika mereka melihat pengganas bergerak di selatan Lubnan. Alex, mari kita beralih ke Iran. Pertukaran tembakan antara Amerika Serikat dan Republik Islam itu pada hujung minggu. Dari apa yang saya faham, ia bermula apabila Iran menyasarkan sebuah kapal dagang di sana menggunakan drone. AS membalas dan telah berlaku serangan balas-membalas sepanjang 72 jam lalu dengan AS melancarkan serangan. Anda ada Presiden Trump mengatakan bahawa jika Iran terus melanggar gencatan senjata, mereka menganggap ini sebagai satu pelanggaran gencatan senjata. Beliau akan mengarahkan tentera untuk menyelesaikan tugas yang telah kita mulakan dengan sangat berjaya. Ini menurut Presiden Trump, J.D. Vance, naib presiden, juga memberi pandangan mengatakan bahawa keganasan akan dibalas dengan keganasan. Dan perkara ini telah berlaku selama 48 hingga 72 jam yang lalu. Betul, kita telah melihat Iran menyerang 2 kapal berasingan di dalam Selat Hormuz dalam beberapa jam dan hari yang lalu. Dan Amerika Syarikat berkata, tidak, ini adalah pelanggaran dan kami akan membalas. Jadi walaupun nampaknya adalah kepentingan kewangan kritikal Iran untuk membuka Selat Hormuz, mereka sedang cuba menguji Presiden Trump. Nampaknya dalam beberapa cara, mereka sedang cuba memalukan Presiden Trump. Dan mereka, anda tahu, jika mereka terus menyerang dan Presiden tidak bertindak balas, maka itulah cara mereka mendakwa kemenangan dalam perang ini. Jadi, ia masih merupakan situasi yang sangat-sangat rapuh. Dan saya rasa jika anda lihat pada 2 situasi ini sekarang, satu antara Iran dan MOU yang sedang dipromosikan oleh J.D. Vance, saya rasa kita ada beberapa petikan daripada J.D. Vance. Anda tahu, di sini tertulis, dia menggunakan X untuk mengatakan Iran telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Kita telah menghormatinya. Jika mereka ada perselisihan tentang bagaimana MOU itu dilaksanakan, mereka boleh terus menelpon, tetapi keganasan akan dibalas dengan keganasan. Jadi, MOU dengan Iran ini nampaknya adalah projek diplomatik J.D. Vance, juga Jared Kushner, Steve Witkoff di belakangnya. Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lubnan ini sebenarnya adalah cetusan idea Marco Rubio. Jadi Anda boleh lihat di sini, kedua-dua pihak sedang bersaing untuk mendapatkan kedudukan. Dan Presiden sedang memerhati dan melihat, usaha diplomatik siapa yang akan lebih berjaya, lebih produktif. Saya rasa J.D. Vance sedang mengambil risiko sekarang. Anda tahu, mencadangkan bahawa Iran akan melakukan segala yang mereka katakan Iran akan lakukan. Pada masa yang sama, Marco Rubio berjaya membawa kerajaan Lubnan buat pertama kali lebih dekat dengan Israel, di mana mereka sebenarnya sedang mengadakan perbualan diplomatik yang memang pertama kali berlaku dalam bertahun-tahun. Dan itu sebenarnya boleh membawa kepada suatu bentuk perjanjian normalisasi yang lebih besar. Jadi Anda dapat lihat diplomasi 2 pemain utama dan 2 bakal pengganti. Saya katakan 2 calon utama untuk menggantikan Trump dalam Parti Republikan. J.D. Vance di Iran, Marco Rubio di Lubnan. Dan kita akan lihat yang mana satu jika ada di antara mereka yang terbukti berkesan. Kita akan lihat apa yang berlaku di sana. Dan pada masa yang sama, minggu ini merupakan JNS International Policy Summit tahunan kedua di Baitul Maqdis. Terdapat ratusan dan ratusan orang yang hadir sepanjang 3 hari tersebut. Saya ingin bercakap tentang sidang kemuncak itu dalam 1 atau 2 minit lagi. Tetapi mungkin salah satu perkara utama ialah hakikat bahawa Perdana Menteri Netanyahu telah berucap di sidang kemuncak itu. Ini adalah tahun kedua berturut-turut beliau berbuat demikian. Beliau bercakap tentang semua isu yang berbeza yang telah kita bincangkan selama berminggu-minggu dengan mengatakan bahawa Iran tidak akan memiliki senjata nuklear. Beliau juga bercakap tentang situasi di Lubnan. Anda tahu, mari kita tonton video tentang Perdana Menteri Netanyahu dari sidang kemuncak JNS berkaitan dengan Lubnan. Tidak kira apa yang berlaku dalam rundingan, sama ada dengan perjanjian atau tanpa perjanjian, saya berjanji kepada anda bahawa Iran, selagi saya menjadi Perdana Menteri, tidak akan pernah memiliki senjata nuklear. Tidak akan pernah. Selagi kita perlu melindungi rakyat kita, kita akan kekal di zon keselamatan di selatan Lubnan. Dan sebabnya memang difahami dengan jelas. Tiada negara akan diminta untuk berbuat sebaliknya. Sekarang bayangkan Amerika Syarikat di seberang sempadan. Anda mempunyai ribuan, satu tentera yang terdiri daripada ribuan pengganas yang menjarah bandar dan pekan anda dengan roket, peluru berpandu balistik dan drone pembunuh. Mereka membunuh askar anda, mereka membunuh rakyat anda, mereka membunuh anak-anak anda, dan mereka mengancam mereka setiap hari. Jadi, apa yang akan Amerika lakukan?
Adakah ia akan berkata, jadi, tiada apa yang boleh kita lakukan? Mari kita jangan membalas tembakan. Adakah itu yang Amerika akan katakan? Tidak. Awak sendiri tahu apa yang Amerika akan lakukan. Ia akan melintasi sempadan, mewujudkan zon keselamatan, membunuh pengganas dan melindungi rakyatnya sehingga ancaman itu dihapuskan. Itulah tepatnya yang kami lakukan. Jadi itu adalah Perdana Menteri Netanyahu. Mungkin salah satu hujahnya yang paling tegas di situ, mengatakan begitu. Mana-mana negara lain, terutamanya Amerika Syarikat, jika mereka diserang di salah satu sempadan mereka, Kanada, Meksiko atau sesiapa sahaja, mereka pasti akan masuk ke negara itu, mengambil alih sebahagian tanah dan memastikan bahawa mereka tidak lagi menjadi ancaman pengganas. Anda boleh lihat Perdana Menteri itu agak bersemangat di sana. Anda sebenarnya sudah lama tidak melihat beliau begitu bersemangat, saya rasa, dalam ucapan awam seperti itu. Tetapi beliau memang bersemangat. Orang ramai juga bersemangat. Saya rasa kedua-dua pihak saling mempengaruhi antara satu sama lain. Ya, apabila Perdana Menteri mendapat lebih banyak tepukan atas apa yang beliau katakan, beliau menjadi lebih bersemangat. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi apa yang anda lihat di sini ialah doktrin Perdana Menteri ditunjukkan sepenuhnya. Israel lakukan dalam Perang 12 Hari dan kemudian dalam Operasi Singa Mengaum bersama-sama dengan Amerika Syarikat ketika mereka menjalankan Epic Fury, melakukan segala yang mereka mampu untuk melambatkan program nuklir Iran. Program nuklear Iran tidak wujud sekarang. Ia telah dilambatkan selama bertahun-tahun. Dan seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri dalam ucapannya, bukan sahaja mereka memusnahkan fasiliti dan keupayaan pengeluaran, tetapi mereka juga menghapuskan para saintis. Bermakna, tanpa saintis, anda tidak boleh benar-benar membina semula program itu kerana mereka telah menghapuskan pengetahuan tentang cara membina semula selain daripada menyerang fasiliti tersebut. Jadi di satu pihak, Perdana Menteri berkata, selagi beliau menjadi Perdana Menteri, beliau akan melakukan segala-galanya untuk menghalang Iran daripada mendapatkan senjata nuklear. Beliau telah mengambil langkah besar sepanjang tahun lalu untuk mencapai perkara itu. Dan pada masa yang sama, beliau berkata bahawa beliau tidak akan keluar dari zon keselamatan di selatan Lubnan. Dan apa yang anda lihat di sini, perjanjian yang baru sahaja ditandatangani oleh Israel dengan Lubnan, sekurang-kurangnya perjanjian sementara yang membuka ruang kepada perbincangan ke arah perjanjian yang lebih kekal bahawa Israel enggan keluar dari zon keselamatan di selatan Lubnan. Dan kita tahu bahawa Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance semuanya mendesak Israel untuk berundur. Dan anda dapat lihat dengan jelas di sini bahawa Perdana Menteri telah berdiri teguh dan berpegang pada pendiriannya berkenaan pengunduran Israel di Lubnan. Saya ingin kekal di sini dengan sidang kemuncak dasar antarabangsa minggu ini di Baitul Maqdis. Anda tahu, Perdana Menteri berada di sana, Presiden Negara Israel, Menteri Luar Negeri, dan pegawai kanan kerajaan yang lain. Terdapat lebih 200 penceramah pakar, wartawan, diplomat, dan pembuat dasar. Dan memang sukar untuk menghuraikan semuanya kerana terlalu banyak perkara. Ia berlangsung dari pagi hingga malam selama 3 hari, selain semua aktiviti lain yang berkaitan dengan sidang kemuncak itu. Tetapi, jika anda boleh nyatakan satu atau dua perkara yang paling menonjol bagi anda, selain rakaman yang kita baru lihat tentang Perdana Menteri Netanyahu dari sidang kemuncak itu, apakah perkara-perkara yang paling menonjol? Apakah antara perkara yang anda akan ambil sebagai panduan untuk langkah seterusnya dari segi dasar yang dibincangkan, dasar yang akan dilaksanakan pada masa hadapan, dan mungkin juga seorang penceramah yang benar-benar menarik perhatian anda? Saya rasa penceramah yang benar-benar menonjol ialah penceramah utama pertama dalam sidang kemuncak itu, iaitu Duta Amerika Syarikat ke Israel, Mike Huckabee. Beliau memulakan dengan berkata bahawa pada waktu pagi, beliau memeriksa media sosial hanya untuk memastikan beliau tidak dipecat semalaman, yang saya rasa di satu pihak agak lucu. Di pihak lain, ia sebenarnya tidak kelakar kerana mungkin ada sesuatu yang benar di sebaliknya. Tetapi anda tahu, beliau benar-benar mengemukakan hujah untuk menyokong Israel jika anda seorang rakyat Amerika. Dan saya rasa itu sangat penting. Dan begitu ramai rakyat Amerika perlu memahami perkara itu, perlu mendengar mesej tersebut. Tetapi terdapat begitu ramai ahli politik di sana. Dan Naftali Bennett, Benny Gantz, menteri-menteri dalam kerajaan semasa, Avi Shikli, Gil Gamliel, Ketua Rafael, Yuval Shinitz juga berada di sana bercakap tentang 10 minit pertama perang dan bagaimana Iran tidak dapat melihat 200 pesawat terbang masuk ke wilayahnya. Dan anda juga menyebut tentang dasar
Dan salah satu perkara yang kami lakukan ialah kami mengadakan forum dasar ni yang terdiri daripada kira-kira 12 forum dasar berbeza yang membincangkan isu undang-undang, menangani antisemitisme, menangani Judea dan Samaria, pelbagai isu dasar yang berbeza. Dan apa yang kami lakukan ialah kami bekerjasama dengan forum-forum ini. Ini seperti panel super, kumpulan kerja, untuk menghasilkan kompendium dasar bagi setiap forum tersebut. Jadi, apabila forum itu benar-benar bersidang di sidang kemuncak, sudah ada dokumen dasar lengkap yang selari dengan apa yang cuba dicapai oleh forum tersebut. Jadi bukan sekadar kata-kata yang keluar dari sidang kemuncak Jena, ia juga merupakan cadangan dasar. Dan kami berharap agar sebahagian daripada cadangan dasar ini akan sampai ke tangan yang tepat dan akhirnya mempengaruhi dasar-dasar, sama ada dasar kerajaan negara Israel, dasar kerajaan Amerika Syarikat, dasar beberapa kerajaan Eropah, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, seperti yang Anda katakan, kami mempunyai 1,244 peserta sepanjang 3 hari itu. Kami juga mempunyai 230 penceramah. Anda boleh lihat, ia bermula dari petang Ahad sehingga lewat malam Selasa. Ia merupakan kurikulum yang sangat-sangat maju dan berkembang merangkumi semua isu dasar yang berbeza yang dihadapi oleh Israel dan masyarakat Yahudi. Kami juga mengumumkan bahawa kami secara rasmi menukar nama JNS daripada Jewish News Syndicate kepada Jerusalem News Syndicate. Anda tahu, jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang perkara itu, Anda boleh menonton ucapan saya. Ia adalah ucapan pertama pada malam Ahad pembukaan sidang kemuncak tersebut. Dan apa yang saya fikir ia lakukan secara keseluruhan sidang kemuncak itu, selain daripada hakikat bahawa semua orang mengatakan bahawa ini adalah satu perhimpunan yang luar biasa, apa yang ia lakukan? Adakah begitu? Ia menguatkan seluruh industri individu yang berjuang siang dan malam demi kebaikan bangsa Yahudi untuk negara Israel di pelbagai barisan hadapan di mana mereka berjuang. Sama ada mereka berada di forum antarabangsa, di bilik mahkamah, dalam penetapan dasar, atau sebagai pempengaruh di media sosial. Anda tahu, mereka semua di luar sana cuba mempengaruhi cara orang berfikir tentang situasi yang berkaitan dengan Israel, yang berkaitan dengan kebimbangan orang Yahudi. Dan ramai antara mereka berasa terasing seolah-olah mereka berhadapan dengan kuasa yang jauh lebih kuat daripada mereka. Ramai antara mereka kekurangan dana berbanding keperluan. Tetapi apabila anda mengumpulkan semua orang bersama, ia sebenarnya sangat memberi inspirasi. Saya rasa orang ramai pulang dengan penuh semangat, bertekad semula untuk berjuang, menyedari bahawa mungkin secara individu, setiap daripada kita dan organisasi kita mungkin kekurangan dana berbanding keperluan. Tetapi secara kolektif, ini adalah satu industri yang berkuasa. Dan ia adalah sebuah industri yang berada di pihak kebenaran dan mempunyai peluang untuk menang. Saya setuju. Pertama sekali, ia adalah satu acara yang luar biasa, keseluruhan sidang kemuncak itu, dari A hingga Z. Saya sangat menggalakkan orang ramai untuk pertama sekali menonton ucapan Duta Huckabee bersama Ira, yang saya juga rasa merupakan salah satu perkara yang paling menonjol. Dan jika anda terlepas mana-mana bahagiannya, sama ada anda berada di Amerika Syarikat atau di Israel dan tidak dapat hadir, pergi ke JNS TV di mana ia benar-benar dihuraikan dan disusun. Dan semasa kita bercakap ini, semua kandungan itu, maksud saya anda bercakap tentang berjam-jam kandungan. Semuanya sedang dimuat naik ketika kita bercakap. Jadi pergi ke JNS dan saya rasa juga anda tahu, kami telah tamatkan. Pada malam Ahad, kami tamatkan dengan Mark Levin dari Fox News dan kemudian Perdana Menteri pada malam Selasa. Kami tamatkan dengan pelawak Ami Kozak dan Yochai Sponder. Dan dalam satu sesi yang dimoderatorkan oleh Flor Hassam Nahum, yang merupakan moderator di sini untuk program TV JNS, The Quad. Apa yang dilakukan ialah satu sesi terapi palsu antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu dengan Ami Kozak memainkan watak Donald Trump bersama Yochai Sponder yang memainkan watak Bibi Netanyahu. Dan ia memang sangat-sangat lucu. Jadi, saya menggesa sesiapa sahaja untuk menontonnya. Kami menutup dengan Abdullah dan saya benar-benar rasa bahawa sidang kemuncak itu pada beberapa ketika memang sangat magis, sangat istimewa. Dan kami tidak sabar untuk mengadakannya lagi tahun depan di Baitul Maqdis. Malah juga membawa versi sidang kemuncak ini ke Washington DC pada musim bunga. Dan saya benar-benar percaya bahawa ini akan menjadi landasan pelancaran untuk JNS ketika ia terus berkembang. Selain itu, apa yang berlaku di lorong-lorong memang luar biasa. Jaringan yang berlaku, saya melihat hubungan dibina, kerjasama terjalin di luar sana di lorong. Jadi jika Anda ingin mendapat inspirasi, pergi tonton beberapa video di JNS TV. Beralih kepada berita lain di sini. Dari segi peperangan di Amerika Syarikat minggu lalu, terdapat 2 undian di Senat.
Dalam undian kedua, mari kita mulakan dengan itu. Senat Amerika Syarikat menolak satu usul yang bertujuan untuk mengehadkan kuasa perang Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sehari selepas mereka menuluskan satu resolusi berasingan yang menyeru pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iran. Saya cuba memahami bagaimana kedua-dua undian Senat ini berkait antara satu sama lain dan sama ada ia akan memberi sebarang kesan terhadap cara Presiden Trump meneruskan tindakannya dalam tempoh semasa ini. Dalam tempoh semasa ini, nampaknya Amerika Syarikat sedang berusaha untuk mengurangkan penglibatan dan tidak mahu terlibat semula secara ketenteraan dengan Iran. Anda telah melihat Kongres beberapa kali cuba mengehadkan kuasa perang Trump. Sekarang, kuasa perang itu memerlukan had ke atas operasi yang berlangsung lebih daripada 60 hari. Sementara itu, operasi kemarahan epik Presiden Trump tidak berlangsung lebih daripada 60 hari. Saya rasa ia sengaja tidak berlangsung lebih daripada 60 hari supaya beliau tidak menghadapi sebarang masalah dengan akta kuasa perang. Jika Presiden Trump akan kehilangan Dewan pada bulan November, yang merupakan satu senario yang adil dan berkemungkinan besar, Anda boleh lihat. Kemudian, Dewan cuba meluluskan akta had kuasa perang tambahan yang lain. Dan terutamanya jika Parti Republikan kehilangan Senat, yang mungkin tidak mempunyai kebarangkalian setinggi itu, tetapi masih ada kemungkinan bahawa Senat juga akan hilang. Dan itu sebenarnya boleh menjejaskan keupayaan Trump untuk terus melancarkan perang. Dan sudah tentu ada tafsiran sama ada ia adalah lanjutan daripada perang sebelum ini. Adakah ia operasi yang berbeza dan benar-benar terpisah kerana anda telah mempunyai gencatan senjata yang panjang di antara. Tetapi sesiapa yang berfikir bahawa Presiden Trump mungkin akan mudah untuk kembali berperang selepas pilihan raya pertengahan penggal, jika Iran terus cuba memalukan Presiden, anda mungkin akan sampai ke satu situasi di mana Presiden, anda tahu, hanya mengetepikan semua nasihat daripada J.D. Vance atau Witkoff atau Kushner atau sesiapa sahaja dan sedar bahawa dia perlu selesaikan tugas itu. Akhirnya, Trump suka menang. Dan di sini ia sebenarnya tidak kelihatan seperti dia telah menang, walaupun operasi ketenteraan itu sangat berjaya dari segi keupayaannya untuk memusnahkan fasiliti nuklear dan memusnahkan pengeluaran peluru berpandu balistik. Salah satu sebab mengapa saya fikir MOU ini sebenarnya sangat berbeza daripada JCPOA ialah kerana ia sebenarnya berlaku selepas tindakan ketenteraan. Ia datang dari situasi di mana Iran tidak lagi mempunyai program senjata nuklear. Jika anda kembali dan lihat, saya tahu kita sedang tukar topik, tetapi jika anda kembali dan lihat pada JCPOA Obama, apa yang dilakukan ialah ia meletakkan sekatan ke atas keupayaan Iran untuk memperkayakan uranium melebihi 60%. Tetapi mereka mempunyai uranium yang diperkaya 60% dan mereka juga mempunyai sentrifug untuk terus memperkayakan lagi uranium yang telah diperkaya itu. Ia juga membenarkan Iran untuk terus membangunkan program nuklearnya. Belum lagi disebut bahawa pada penghujung perjanjian itu terdapat klausa tamat tempoh. Iran sebenarnya akan mempunyai laluan untuk memperkayakan uranium itu sedikit lagi dan mencapai tahap grade senjata nuklear di sini. Apa yang dilakukan oleh MOU ini ialah ia menyatakan bahawa status quo perlu dikekalkan. Tetapi, apakah status quo itu? Status quo ialah tiada program nuklear. Jadi, sebarang pembangunan ke arah program nuklear pada mana-mana peringkat adalah satu pelanggaran besar terhadap perjanjian itu. Sekarang, adakah Iran akan menepati janjinya? Saya rasa anda tidak sepatutnya mempercayai Iran untuk menepati janjinya, tetapi program nuklear Iran telah mundur bertahun-tahun lamanya akibat tindakan bersama Amerika Syarikat dan Israel ini. Anda tahu, saya rasa Trump tidak mahu kembali kepada peperangan. Nasib baik buat masa ini, Senat telah mengundi untuk mengehadkan resolusi kuasa perang. Tetapi, selepas pilihan raya pertengahan penggal, Trump mungkin tidak begitu bernasib baik. Alex, kita ada masa untuk satu lagi topik di sini. Dan semakin kerap saya menonton berita di Israel, saya semakin banyak mendengar tentang Turki. Terdapat kebimbangan bahawa barisan hadapan seterusnya yang perlu dihadapi oleh Israel ialah Turki. Kita telah mengetahui dalam beberapa hari lepas bahawa Turki berkemungkinan akan terlibat dalam perang ini, berpihak kepada Iran menentang negara Israel. Dan nampaknya, menurut Presiden Trump, hubungannya dengan Presiden Turki, Erdogan, itulah yang memaksa atau menyebabkan Turki tidak terlibat dalam konflik tersebut. Mari kita saksikan video ini. Apakah mesej anda kepada sahabat baik anda, Erdogan dan rakyat Turki? Saya suka dia. Dia adalah kawan saya dan dia tidak terlibat dalam peperangan itu.
Anda tahu dia adalah calon utama untuk terlibat dalam peperangan dengan Iran, mungkin di pihak Iran, karena seperti yang Anda tahu, dia bukan peminat besar Israel. Dan saya minta dia untuk tidak terlibat, dan dia tidak terlibat. Dan Anda tahu siapa lagi yang hebat? Jadi itulah Presiden Trump mengatakan bahawa beliau secara pribadi meminta Erdogan untuk tidak terlibat dalam peperangan antara Iran, Amerika Syarikat dan Israel. Mungkin Erdogan tidak terlibat dalam peperangan buat masa ini. Tetapi apabila Iran semakin kehilangan pengaruhnya, usahanya untuk menjadi hegemon serantau di Timur Tengah dengan rangkaian proksi keganasannya juga semakin terjejas. Termasuklah Hizbullah, termasuk Houthi, termasuk Hamas, termasuk Kataib Hizbullah di Irak. Karena Iran sendiri telah menjadi sangat lemah. Sekutunya di Syria sudah tiada lagi, Bashar Assad tidak lagi menyokong Iran. Apa yang sebenarnya Anda telah lihat sepanjang tempoh ini ialah dengan kejatuhan Bashar Assad di Syria, Anda menyaksikan kebangkitan Al-Shara yang disokong oleh pihak Turki. Jadi, bulan sabit Syiah ini sebenarnya telah berkurangan dengan ketara dan terdapat ancaman besar daripada kemunculan bulan sabit Sunni yang baru yang berkemungkinan akan diterajui oleh 3 tonggak utama, iaitu Qatar, Turki dan Mesir. Anda tahu, terdapat kepercayaan yang kuat bahawa pada satu ketika dalam tempoh akan datang, sama ada 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun dari sekarang, Israel mungkin akan mendapati dirinya berperang dengan Mesir dan mungkin juga berperang dengan Turki. Dan sudah tentu, Qatar sebagai penyokong. Kita sudah lihat bagaimana orang Qatar kini menjadi pembiaya Iran. Bahawa banyak wang dalam MOU yang Amerika Syarikat jalinkan dengan Iran, dana yang akan sampai ke tangan Iran adalah dana dari Qatar. Dan orang Qatar, mereka ada kemampuan itu. Mereka juga adalah penyokong Hamas. Mereka ada kemampuan untuk menyokong Turki, menyokong Mesir. Jadi idea bahawa Erdogan yang bukan sahaja tidak mesra dengan Israel, malah sangat tidak mesra dengan Israel, yang sentiasa menghasut menentang Israel, menentang Perdana Menteri Netanyahu. Lebih-lebih lagi, dalam beberapa tahun kebelakangan ini berbanding tahun-tahun sebelumnya, bahawa Turki akan mendapat F-35. Maksud saya, ia sangat-sangat berbahaya. Sekarang, tapi sebelum kita teruskan, mari kita tonton satu video di sini tentang Presiden Trump bercakap mengenai F-35 itu dan kemungkinan memberikannya kepada Turki pada ketika ini sebelum sidang kemuncak NATO sebagai sebahagian daripada give back senjata jika anda mahu. Mari kita saksikan klip itu. Mereka mahu enjin jet F-110 dan mereka mahu jet pejuang F-35. Adakah anda akan ke Turki? Adakah anda akan membawa give back yang besar? Saya rasa begitu. Ya, saya rasa begitu. Lihat, dia adalah ahli NATO. Sesetengah orang tidak menganggap dia sendiri, tetapi sebenarnya dia memang ahli. Dia adalah ahli NATO yang kuat. Ya. Saya mungkin akan melakukan sesuatu yang akan membuat mereka sangat gembira. Ya, betapa bahayanya itu, Alex, jika Turki, musuh ketat negara Israel, akan memperoleh pesawat stealth F-35 Amerika Syarikat. Baiklah, Anda tahu, ada beberapa cara untuk melihatnya. Pertama sekali, ini adalah pesawat paling berkuasa yang ada. Dan mereka baru sahaja membuktikan, Israel baru sahaja membuktikan betapa berkesannya pesawat ini dalam perangnya dengan Iran. Dan idea bahawa Turki yang sangat dekat, maksud saya Turki jauh lebih dekat dengan Israel berbanding Iran, bahawa mereka akan memiliki pesawat-pesawat ini adalah sangat berbahaya. Sebaliknya, F-35 yang mereka akan dapat tidak setaraf dengan F-35 yang dimiliki oleh Israel. Israel mempunyai F-35I. Itu adalah tahap tertinggi bagi F-35. Mereka juga akan dinaik taraf sebaik sahaja sampai ke Israel. Israel akan membongkarnya, memasang perisian mereka sendiri. Percayalah, versi F-35 Israel jauh lebih hebat berbanding mana-mana versi F-35 yang lain. Tapi seperti yang Anda katakan, itu masih lagi sebuah F-35. Sekarang, pada masa yang sama, Anda tahu, kalau saya hadiahkan Anda sebuah kereta lumba Formula 1, ia tidak bermakna anda akan dapat memandu kereta lumba Formula 1 itu dengan cara yang sama seperti pemandu Formula 1 memandu kereta lumba tersebut. Dan apa yang telah kita lihat? Anda tahu, dan saya sebutkan dalam ucapan saya di sidang kemuncak itu, bahawa dalam 3 tahun kebelakangan ini, profesion paling selamat di dunia ialah juruterbang pejuang Israel. Maksud saya, juruterbang pejuang Israel berada dalam liga yang jauh lebih tinggi daripada tahap yang anda jangkakan
seorang juru terbang Turki boleh capai. Jadi, juru terbang Turki adalah juru terbang yang kurang handal. F-35 yang mereka dapatkan juga adalah pesawat yang lebih rendah mutunya. F-35 Israel adalah lebih unggul, dan juru terbang mereka adalah yang terbaik dalam kelasnya. Maksud saya, mereka bahkan membuktikan diri mereka, saya boleh katakan, lebih baik dan lebih kuat daripada juru terbang Amerika, yang memang sangat luar biasa. Saya rasa juru terbang Israel tidak mendapat penghargaan yang cukup, dan Israel juga tidak mendapat penghargaan yang sewajarnya atas betapa hebatnya mereka terbang bersama-sama dengan orang Amerika, betapa berkesan dan cekapnya mereka. Tetapi bahkan idea bahwa Presiden Trump sanggup memberikan peralatan ini kepada musuh-musuh ketat Israel, dan bahwa Israel bahwa Presiden Amerika Syarikat secara konsisten memanggil Erdogan sebagai kawannya, memanggil Al-Thani, Emir Qatar, sebagai kawannya, dan dia memanggil Al-Shara, Presiden pengganas Syria, Anda tahu, seseorang yang sangat baik kepadanya. Semua ini sangat mengganggu. Sudah tentu. Jadi Anda tahu, memang ada persoalan tentang Anda tahu, di manakah Presiden Trump hari ini berhubung dengan Israel, jika dibandingkan dengan beberapa bulan lalu dan juga beberapa tahun lalu. Nampaknya tidak berada di kedudukan yang sama. Perdana Menteri Netanyahu pada ketika ini juga tidak berada di kedudukan yang sama. Kita lihat bahawa Netanyahu telah, Anda tahu, dijemput 7 kali untuk bertemu dengan Trump sebelum operasi Epic Fury. Anda tahu, saya tidak pasti sama ada jemputan akan diberikan pada ketika ini. Sementara itu, Presiden Trump bercakap dengan sangat baik tentang Marshal Medan di Pakistan, Emir Qatar, dan bagaimana Erdogan adalah kawannya. Dan kenapa pula dia sedang menyediakan bakul hadiah. Tapi Anda lihat apa yang orang Qatar dan Turki sanggup lakukan di sini hanyalah untuk terus berada di pihak baik Trump, dapatkan kelebihan. Dan kemudian apabila Trump sudah tidak lagi memegang jawatan dan Anda sudah pun memiliki F-35 itu, ketika itulah Anda mungkin akan melihat Turki, Mesir, dan Qatar yang jauh lebih agresif terhadap Israel. Kami pasti akan memantau situasi di sana, tetapi masa kita sudah tamat untuk hari ini. Satu lagi edisi Jerusalem Minute. Josh Heston di sini, wartawan untuk JNS TV, bersama Alex Traiman dari JNS TV. Pastikan Anda pergi ke JNS TV, lihat semua program yang hebat, dan sudah tentu, tonton semua rakaman dari sidang kemuncak itu. Anda pasti akan terinspirasi. Juga, layari janus.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Dan mari kita beri penghargaan kepada kru kami di belakang tabir di JNS TV. Semoga minggu Anda hebat semua. Kita jumpa lagi minggu depan di Jerusalem Minute.